Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa zukrina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita buka majlis kita dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kepada Allah Ta'ala kerana pada pagi ini kita dipertemukan dalam majlis ilmu berkaitan dengan bahasa Arab Al-Quran. Sementara kita menunggu peserta-peserta yang lain, kita cuba buat sedikit ulang kaji berkenaan dengan topik yang telah kita bincangkan, iaitu berkenaan dengan dhamir. Yang saya pilih subjek dhamir sebagai pilihan untuk kita ulang kaji bab yang telah dipelajari. Baik. Boleh lihat kepada diagram jika tuan-tuan dan puan-puan mempunyai diagram yang berwarna warna pink. Boleh lihat pada sudut yang paling tepi yang disebut sebagai dhamir. Baik. Baik, dhamir ini adalah kata ganti diri. Dia menggantikan nama seseorang. Jadi dalam istilah bahasa Melayu kita gunakan seperti perkataan dia. Kita tak gunakan nama, tetapi kita menggunakan perkataan-perkataan yang menggantikan nama seseorang. Contohnya Muhammad, kita gunakan dia. Kalau kita sedang bercakap dengan dia, kita panggil dia awak ataupun engkau dan sebagainya. Dan yang bercakap menggunakan lafaz saya, kami, kita. Itu semua tentang isim dhamir. Dan isim dhamir ini terlalu banyak digunakan di dalam Al-Quran. Baik. Jadi dalam dhamir ini, dia banyak menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza disebabkan oleh apa? Kerana melihat kepada jantina dan juga bilangan. Berlaku. Kalau dia boleh digunakan untuk lelaki dan perempuan. Kamu boleh digunakan untuk lelaki dan perempuan. Tetapi bahasa Arab dia lebih luas. Penggunaan lelaki berbeza dengan perempuan. Jadi dia ada jantina lelaki dan dia ada jantina perempuan. Jadi bila kita melafazkan ataupun menggantikan nama seseorang lelaki, tidak sama kita menggunakan lafaz menggantikan perempuan. Begitu juga dari sudut bilangan. Bilangan dia ada seorang yang kita sebut sebagai mufrad. Ingat lafaz mufrad. Ataupun dua orang, musanna. Ataupun tiga dan lebih, jamak. Maka lafaz-lafaz isim dhamir akan digunakan pada lafaz yang berbeza merujuk kepada bilangan yang berbeza. Kalau seorang berbeza dengan dua orang. Kalau dua orang berbeza dengan ramai. Kemudian dalam dhamir ini ada perkara yang penting, sangat penting, iaitu dia ada pihak ketiga, pihak kedua dan pihak pertama. Pihak ketiga orang yang kita bincangkan tentang dia. Kita tak bercakap dengan dia, cuma kita bincangkan, kita membicarakan tentang orang tersebut.
dengan lafaznya mereka, dia, mereka berdua. Dia seorang lelaki, dia seorang perempuan, mereka berdua lelaki, mereka berdua perempuan, mereka ramai lelaki, mereka ramai perempuan. Itu pihak yang ketiga. Manakala pihak kedua pula adalah orang yang kita sedang bercakap dengan dia. Dia ada depan kita, kemudian kita bercakap dengan dia, okay, dan kita membicarakan tentang orang yang di depan kita. Okay, dengan lafaznya engkau, kamu, awak. Okay, awak seorang perempuan, awak seorang lelaki, awak berdua perempuan, awak berdua lelaki, awak ramai perempuan, awak ramai lelaki. Awak semalam, saya nampak, awak semua semalam saya nampak pergi suatu tempat. Okay, jadi menggunakan pihak yang kedua. Dan yang pertama, pihak pertama adalah saya. Kalau seorang. Tapi kalau lebih daripada seorang, kami ataupun kita. Itu yang lafaz-lafaz yang digunakan melihat kepada ciri-ciri tersebut. Ciri katina, bilangan dan juga pihak-pihak tiga, pihak ketiga, kedua dan pertama. Okey, boleh. Okay, kita teruskan kepada dhamir ini. Dhamir dalam bahasa Arab pula akan dipecahkan kepada dua. Pertama, dari sudut dhamir munfasil. Dhamir munfasil adalah dhamir yang berpisah. Berpisah. Maksudnya dia berada bersendirian tanpa didekatkan atau dicantumkan dengan kalimah yang lain. Kemudian muttasil adalah bersambung. Okay, bersambung di sini bermaksud lafaz dhamir ini disambungkan dengan kalimah isim atau disambungkan dengan kalimah fi'il atau disambungkan dengan kalimah haraf. Itu dah panggil dhamir muttasil. Okay, dalam penulisan sama ada disambung, nampak betul-betul sambung atau didekatkan. Okay, dihampirkan dengan lafaz sama ada isim ke, fi'il ke, haraf. Okay, nanti saya akan perincikan. Baik. Maka kita lihat di sini dhamir-dhamir yang ada sama ada dhamir munfasil dengan dhamir muttasil. Okay, saya padamkan. Okay. Maka saya pecahkan, ni pihak yang ketiga. Okay, ini pihak yang ketiga yang kita sedang bincangkan tentang mereka ataupun dia. Okay, saya pecahkan di sini. Okay, kerana apa? Di sini merangkumi kepada jantina lelaki. Okay, pihak ketiga lelaki. Baik. Kalau dia seorang lelaki, kita sebut sebagai huwa. Huwa, dia seorang lelaki. Ini dia punya bilangannya mufrad, seorang. Okay, dhamirnya adalah hu. Sebagai contohlah hu. Okey, who ataupun he. Okay, who ataupun he. Kita akan jumpa dalam Quran biasanya who ataupun he. Kemudian kalau mereka berdua lelaki, huma, digunakan lafaz huma untuk dhamir munfasil. Dhamir muttasil pun huma, tetapi berbeza sedikit kerana dia bercantum dengan kalimah sebelumnya. Kalimah dia bercantum dengan kalimah sebelumnya ni mungkin isim, mungkin fi'il, mungkin haraf. Okey. Ni kalau musanna, dua orang. Kalau jamak, ramai, ramai lelaki, maka dhamir munfasil dia adalah hum. Mereka semua lelaki. Okey, dhamir muttasil pun hum juga. Mereka semua lelaki, tetapi dia ada bercantum dengan kalimah sebelumnya. Okay, dia bercantum dengan kalimah sebelumnya. Baik. Ataupun didekatkan dengan kalimah sebelumnya. Okay, selesai untuk lelaki. Lelaki bila kita bincangkan tentang bilangan seorang, bilangan berdua, bilangan ramai, maka selesai untuk lelaki, kita pindahkan kepada kaum wanita. Okay, dalam wanita ni saya pecahkan sampai 3 sahaja. Okay. Pihak ketiga
perempuan, bilangannya seorang mufrad, maka dhamir munfasilnya adalah hiya. Dia seorang perempuan. Ataupun ha. Okay, kalau dhamir muttasil ha. Okay, dia seorang perempuan juga. Cuma dia dicantumkan dengan kalimah sebelumnya. Baik. Kalau dua orang, mereka berdua perempuan, lafaznya sama dengan lelaki, huma. Okey, sama dengan lelaki, huma juga. Okey, tetapi ia merujuk kepada mereka berdua perempuan. Dhamir muttasil pun huma juga. Cuma dia didekatkan atau dicantumkan dengan kalimah sebelumnya. Kemudian jamak, ramai. Ramai perempuan. Okey, ramai perempuan. Hunna. Hunna. Okey, dhamir munfasilnya hunna, dhamir muttasilnya pun juga hunna. Okey, dhamir munfasilnya hunna, begitu juga dhamir muttasilnya hunna. Cuma satu berada berasingan, yang kedua berada secara bercantum atau didekatkan. Okay, jadi selesai untuk perempuan. Pihak ketiga, selepas kita bincangkan pada bilangan seorang, bilangan dua dan ramai. Okay, sekarang ni kita akan masuk kepada pihak yang kedua. Okay, pihak yang kedua ni orang yang kita sedang bercakap dengan dia. Okay, kita memperbincangkan tentang orang yang di depan kita. Okay, baik. Maka di sinilah pihak kedua, lelaki. Okay, apakah lafaz dhamir munfasilnya? Anta, awak seorang lelaki. Anta, awak seorang lelaki. Okay. Kemudian kalau dhamir muttasilnya ka. Ka, awak seorang lelaki juga. Okay. Cuma nanti saya akan perincikan perbezaan dia. Okay, baik. Kemudian antuma, awak berdua lelaki. Awak berdua lelaki. Dhamir munfasil, awak berdua lelaki. Kalau dhamir muttasil, huma. Dhamir muttasilnya huma. Okey, ni seorang, dua orang, jamak. Jamak antum. Antum, awak semua lelaki. Maka bila dicantumkan atau didekatkan kum. Dhamir muttasil, kum. Okey, jadi selesai untuk pihak kedua lelaki. Anta, antuma, antum. Ka, kuma, kum. Okey, selesai. Untuk lelaki. Okey, kita beralih kepada pihak kedua, perempuan. Jadi dia bezalah. Bila lelaki dan perempuan ada perbezaannya. Okey, kita lihat kepada seorang perempuan an juga. Tapi anti. Kalau anta lelaki, anti perempuan. Dhamir muttasilnya adalah ki. Kalau lelaki ka, perempuan ki. Untuk seorang. Untuk dua orang, awak berdua perempuan, antuma. Antuma, awak berdua perempuan. Okay. Kemudian bila dicantumkan dicantumkan huma. Bila dicantumkan huma. Okey, antuma dhamir munfasil, dhamir muttasil adalah huma. Okey, kemudian ramai. Ramai perempuan. Antunna, awak semua perempuan. Dhamir muttasilnya adalah kunna. Adalah kunna. Dhamir muttasilnya adalah kunna. Okey. Kemudian pihak pertama. Okay, selesai perempuan, pihak pertama bilangan pertama, bilangan kedua, jamak, selesai. Kita lihat kepada ramai. Pihak pertama. Okay, pihak pertama ni lelaki dan juga perempuan sekaligus. Okay, kerana lelaki dan perempuan menggunakan dhamir yang sama. Okay, kalau seorang yang sedang bercakap ni, ana. Tengoklah siapa bercakap. Kalau lelaki, ana juga. Ataupun perempuan juga, ana. Okay.
Kemudian ada domir ya dengan ni. Ada domir ya dan juga ni. Ya dan juga ni. Maka nanti saya akan bincangkan bila guna ya dan bila guna ni. Okey, jadi domir muttasilnya dua, iaitu ya ataupun ni. Okey, kemudian kalau ramai 2 dan 3. Okey, 2 dan 3, 2 orang ataupun lebih. Maaf, 3 dah. 2 ataupun jamak. 2 ataupun jamak. Okey, nahnu. Dhamir munfasilnya nahnu. Dhamir muttasilnya adalah na. Okey. Yang dhamir ana ni ya ataupun ni ya. Ni. Okey, baik. Okey, sekarang ni kita bincang lebih detail sedikit. Okey, mungkin sebelum ni saya tak pernah bincang lagi. Tapi saya akan bincangkan okey, macam mana penggunaan munfasil dengan muttasil. Okey, dia ada cara penggunaan dia. Okey, dhamir munfasil ini digunakan, kebiasaannya digunakan pada kedudukan depan. Dhamir munfasil biasanya digunakan pada kedudukan depan. Seperti mana saya pernah sebut sebelum ni, jika kita buat satu perbandingan antara kedudukan depan, kedudukan atas dan bawah, yang paling utama adalah kedudukan depan. Manakala dhamir muttasil ini pada kedudukan atas atau pada kedudukan bawah. Biasanya penggunaan dhamir muttasil iaitu pada kedudukan atas atau kedudukan bawah. Manakala dhamir munfasil pula pada kedudukan depan. Baik, kita kalau nak buat kedudukan ni mesti kena buat contoh ayat lah. Contoh perkataan. Baik. Sebagai contoh, okay, kita nak sebut. Okey, untuk kedudukan depan ini biasanya ataupun dalam keadaan kaedah yang banyak digunakan adalah pertama kerana dia menjadi subjek perbincangan. Subjek perbincangan ataupun dia menjadi pelaku bagi suatu perbuatan. Pelaku, pembuat. Okey, pembuat bagi suatu perbuatan. Saya akan buat contohlah. Okey. Dan bila dia jadi dhamir muttasil ini sama ada kedudukan atas atau kedudukan bawah. Okey, baik. Ini agak tinggi sikitlah, detail sedikit. Tapi kita boleh gunakan dalam Al-Quran. Okey, pertama contoh pada kedudukan depan. Kedudukan depan menjadi subjek. Kita nak katakan huwa. Okey, huwa alimun. Huwa maksudnya dia. Okey, dia ni merujuk, contoh kalau kita kata merujuk kepada Allah. Huwa iaitu Allah. Okay, kita bincang tentang Allah. Apa yang kita nak bincangkan tentang Allah? Alimun, maha bijaksana. Okay, maha mengetahui. Okay, maha mengetahui. 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 Okay, jadi Allah ini adalah subjek. Ini ayat lengkap ni. Okay, huwa, dia, iaitu Allah. Apa yang kita nak sebut tentang Allah? Apa yang kita nak bincang tentang Allah? Alimun, maha mengetahui. Okay, dan ini adalah predikat dia. Maka subjek dan predikat ini kedua-duanya adalah kedudukan depan. Kedua-duanya kedudukan depan. Okay. Kalau kita tengok alimun, nampak baris depan dia. Habis kenapa huwa tak nampak baris depan? Okey, huwa ni dia tak boleh letak baris depan. Dia akan sentiasa dengan huwa. Huwa je. Sebab apa? Kerana huwa ini, kalau tuan-tuan pernah dengar perkataan mabni. Kita pernah sebut mabni statik. Dia tak macam alimun. Alimun ni dia panggil mu'rab. Dia berubah.
Alimun ni kadang-kadang kita boleh baca alimun, alimin, alimat. Tetapi lafaz huwa ini dia statik. Huwa sampai bila-bila. Sebab apa? Dia adalah lafaz mabni. Tetapi kedudukannya adalah kedudukan depan sebab apa? Dia menjadi subjek. Dia menjadi subjek perbincangan. Maka kedudukannya adalah depan. Ataupun dan alimun menjadi predikat. Dia punya pasangan dia subjek mesti ada predikat. Kalau tak ada subjek, tidak ada predikat. Okay? Kalau tak ada subjek, tidak ada predikat. Kalau ada subjek, predikat tak ada, ayat tak lengkap. Ayat tak faham. Huwa, sebut huwa. Tapi orang tak faham. Nak cakap apa tentang huwa dia tu? Okay? Maka datanglah predikat. Okay, itu yang pertama. Ataupun, kita gunakan, tadi saya sebut sebagai subjek, satu lagi sebagai pelaku. Katakanlah ja'a telah datang, zahaba ila madrasah. Contoh zahaba, jadi banyak guna dalam Quran. Zahaba ila madrasah. Zahaba ila madrasah. Okay. Telah datang, sahabat telah pergi ke sekolah. Telah pergi ke sekolah. Maka dalam lafaz ini, dia menyatakan permulaannya fi'il. Zahabanya fi'il madhi. Fi'il madhi. Telah datang, telah pergi, zahaba telah pergi, ila ke al-madrasah, ke sekolah. Ila harajat al-madrasah isim majrur. Okay, siapa yang pergi? Tak dinyatakan di sini. Tak dinyatakan nama orang. Biasanya kalau disebutkan perbuatan, mesti dinyatakan nama orang. Tetapi ada ayat yang dinyatakan perbuatan, tetapi tak dinyatakan siapakah yang melakukan perbuatan ini. Maka dalam kaedah yang biasa, kita akan letakkan pelaku bagi zahaba ini adalah dhamir huwa. Dhamir munfasil huwa merujuk kepada seorang lelaki. Maka kedudukan huwa di sini adalah kedudukan depan. Sebab apa kedudukan depan? Kerana dia adalah pelaku, pembuat. Jadi itu antara penggunaan dhamir munfasil apabila digunakan dalam Quran, dia pada kedudukan depan. Sama ada menjadi subjek perbincangan ataupun menjadi pelaku. Pelaku bagi suatu perbuatan. Okey, itu kita gunakan dhamir munfasil. Okay, sekarang ni kita nak masuk kepada yang satu lagi, dia digunakan dalam bentuk dhamir muttasil. Seperti mana yang saya katakan tadi, dhamir muttasil sama ada pada kedudukan atas ataupun bawah. Baik. Okey, contoh kedudukan atas. Contoh kedudukan bawah dahulu. Contoh kedudukan bawah. Okey, macam mana dhamir ini menjadi kedudukan bawah? Pertama, sebelumnya tu harf jar. Minhu. Contoh, minhu. Minhu. Sebelumnya adalah haraf jar. Minhu. Min haraf jar, hu dhamir muttasil. Maka hu di sini dhamir muttasil. Hu di sini dhamir muttasil adalah pada kedudukan bawah. Sebab apa kedudukan bawah? Kerana sebelumnya itu adalah ada haraf jar. Okey, ilaihi. Ilaihi contoh. Ilaihi. Okey, ilaihi ataupun bihi. Dengannya. Okey, bi haraf jar, hi. Maka semua ini pada kedudukan bawah. Sebab apa kedudukan bawah? Kerana sebelumnya itu adalah haraf jar. Sebelumnya itu adalah haraf jar. Itu pertama. Okey. Yang kedua, apabila sebelumnya itu isim. Sebelumnya isim. Contoh, baituhu.
baituhu. Okey, bait rumah isim. Kemudian cantum dengan dhamir muttasil hu. Apa yang berlaku? Bait mudhaf, mudhaf, hu mudhafun ilaih. Dia akan jadi macam ni. Mudhafun ilaihi. Okay. Jadi mudhafun ilaihi ni pada kedudukan apa? Yang kita belajar sebelum ni, kedudukan bawah. Okey. Sayyaratuha. Kereta dia. Perempuan. Sayyaratuha. Kereta dia seorang perempuan. Sayyaratu isim, kereta. Okey, isim. Ha dhamir muttasil. Okey, sayyaratu mudhaf. Mudhaf. Ha mudhafun ilaih. Kalau tuan-tuan jumpa je isim, kemudian selepasnya itu dhamir muttasil, maka isim itu mudhaf, dhamir muttasil itu mudhafun ilaih. Okey. Mudhafun. Sebab itulah kalimah isim sebelum dhamir ini dia tidak ada dia tidak ada alif lam dan dia tidak ada tanwin. Contoh bait. Baitu ni tak ada alif lam, tak ada tanwin. Sayyaratu tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Sebab dia mudhaf, selepasnya itu mudhafun ilaih. Dan mudhafun ilaih ni kedudukannya kedudukan bawah. Mesti kedudukan bawah. Jadi kita dah jumpa dhamir muttasil pada kedudukan bawah. Pertama, sebelumnya tu ada haraf jar. Yang kedua, ada isim. Ada isim bercantum dengan dia, maka dia tu pun kedudukan bawah. Kedudukan atas macam mana? Kedudukan atas ini apabila dia bercantum dengan fi'il. Apabila dia bercantum dengan fi'il. Contoh, darabahu. Daraba maksudnya pukul. Darabahu. Daraba maksudnya telah pukul. Hu akan dia. Maksudnya yang kena pukul ni adalah hu. Hu ni kena pukul. Maka setiap perbuatan kena pada dia, dia tu kedudukannya atas. Macam saya tendang bola, saya tendang bola. Saya pelaku tendang perbuatan, bola tu benda yang kena tendang. Maka benda yang kena tendang ni kedudukan atas. Macam ni, darabahu telah pukul akannya. Seseorang telah pukul akannya. Jadi hu ni merujuk kepada orang yang kena pukul. Maka kedudukannya atas. Jadi kalau tuan-tuan jumpa fi'il, tak kisahlah fi'il madhi ke, fi'il mudhari' ke, fi'il amar ke, selepasnya tu dia bercantum dengan dhamir dengan dhamir muttasil. Maka dhamir muttasil tu pada kedudukan atas. Pada kedudukan atas. Sebab apa? Kerana perbuatan itu kena pada dia. Boleh. Macam ajlasahu, ajlasaha. Contoh. Ajlasaha. Ajlasah ni mendudukkan. Mendudukkan seseorang. Ajlasaha. Dia daripada perkataan jalasa. Jalasa ni duduk. Tapi ajlasah ni dia tak nak duduk. Tapi seseorang telah mendudukkan dia. Contohnya perempuan tu tak nak duduk. Kita suruh duduk. Duduk. Tak nak duduk. Maka ada seorang lain datang meletakkan tubuhnya ataupun merendahkan tubuhnya supaya dia duduk. Panggil ajlasah. Ajlasaha. Jadi ha di sini dhamir muttasil. Yang ini fi'il madhi. Okey. Maka ha ini pada kedudukan atas. Sebab apa? Kerana ha ini dia seorang perempuan, orang yang kena dipaksa duduk ataupun orang yang kena duduk. Orang lain dudukkan dia. Orang lain dudukkan dia. Maka itulah kedudukan atas. Okey, boleh? Jadi kita jumpa bahawa dhamir muttasil ini sama ada kenapa jadi ni? Contoh saya punya.
whiteboard. Okey, jadi domir ini berlaku seperti mana saya kata tadi, domir munfasil pada kedudukan depan, okey. Domir muttasil pada kedudukan bawah apabila ada min, ada haraf jar sebelumnya dan juga isim sebelumnya, dan kedudukan atas apabila bercantum dengan fi'il. Okey, cuma saya nak sentuh sedikit lagi berkenaan dengan anak saya. Okey, saya dia ada dua domir, satu ya, satu ni. Domir muttasil ada dua, satu ya, satu ni. Okey, masa bila waktu bilakah digunakan ya dan waktu bilakah digunakan ni? Okey, satu ya ni apabila bercantum dengan isim. Darabani. Baiti. Sorry. Baiti. Okey, menggunakan ya, baiti. Okey, ini isim. Dia bercantum dengan domir saya, maka digunakan ya. Okey, ya. Ataupun bercantum dengan isim. Ilayya, kepada saya. Asalnya ila, kemudian bercantum dengan ya saya. Jadi, ilayya. Ilayya. Ya pertama, ya yang ini, haraf jar. Yang kedua saya, ilayya. Kemudian dimasukkan. Ilayya, kepada saya. Okay, ini apabila bercantum dengan domir saya, muttasil saya. Okay, satu lagi ni. Ni bercantum dengan fi'il. Contoh, darabani. Daraba adalah seseorang pukul saya. Saya kena pukul. Maka dia cantum dengan ni. Darabani. Okay, yang ini saya yang kena pukul. Maka bila saya kena pukul, maka saya ni pada kedudukan atas. Okey. Kalau yang ini baiti, rumah saya. Rumah mudhaf, saya mudhafun ilaih. Jadi saya ni kedudukan bawah. Ilayya, ila haraf jar, ya adalah isim majrur. Maka ya saya yang ini pun kedudukan bawah juga. Okay, boleh ya? Tapi tak apa, nanti itu teori dia, nanti kita lihat kepada praktikal yang ada di dalam ayat Quran. Okay, kita masih lagi pada bab apa? Isim zaraf. Kita masih lagi pada isim zaraf. Kita ada berbaki pada 4 ayat Quran lain. Jadi kemudian kita beralih kepada bab yang baru. Baik, kita lihat kepada muka surat yang ke-90. Ya. 80, 81, 82, 83. Saya tak ni. Ya. Saya tidak nama. Saya tak download. Sekejap. Senang tu.
Okey, ada. Okay, baik. Lihat buku surat 90. Okay, kita punya perbincangan adalah lama. Okay, lama, iaitu lama ni adalah setelah. Maksudnya setelah ataupun tatkala. Tatkala ataupun selepas. Okay, setelah. Maka bila menceritakan tentang tatkala ataupun setelah, dia melibatkan masa. Maka dia adalah isim, zaraf, zaman. Iaitu menceritakan tentang sesuatu. Okay. Okey, falamma. Falamma, pertama, lama di sini yang kita bincangkan. Kemudian ada fa. Okay, fa di sini iaitu istinaf, permulaan cerita. Istinaf. Okay, istinaf. Iaitu digunakan pada awal cerita. Okay, pembukaan ayat. Lama setelah. Okay, lama isim zaraf zaman. Isim zaraf zaman. Kemudian adha'at, menerangi. Adha'at, menerangi. Okey. Adha'at, menerangi di sini kalimah apa adha'at? Okey, kalau kita lihat dia ada huruf ta yang mati. Kalau tuan-tuan jumpa huruf ta yang mati, ia menunjukkan kalimah ini fi'il madhi. Okey. Apabila tuan-tuan menjumpai suatu kalimah yang di hujungnya ta yang terbuka dan ia mati, maka ia menunjukkan kepada kita fi'il madhi. Fi'il madhi yang dilakukan oleh perempuan. Okay, kalau jumpa ta marbutah di hujung, dia adalah tanda isim. Tetapi kalau jumpa ta yang terbuka dan ia mati, maka ia adalah fi'il madhi. Adha'at, yang menerangi. Okey, siapakah yang menerangi di sini? Tak diceritakan, tak dinyatakan. Tapi sebenarnya sebelum ayat ini telah dijelaskan masalahum kamasalil lazi istauqadana. Maksudnya ada seseorang yang mana dia telah membuat suatu api, unggun api. Okey. Jadi adha'at ini menerangi oleh api. Jadi api itu tak dinyatakan di sini, cuma setiap perbuatan mesti ada pelaku, ada pembuat. Macam saya jelaskan tadi lah. Okay, iaitu di sini mesti ada dhamir hiya. Dhamir hiya merujuk kepada api. Kerana perbincangan di sini ada seseorang yang telah membuat suatu api pada waktu malam. Waktu yang sangat gelap gelita, dia merasa takut, maka dia akan membuat api untuk menerangi sekelilingnya. Jadi adha'at fi'il madhi. Setiap fi'il madhi mesti ada pelaku dia. Maka pelaku di sini tak dinyatakan. Okey. Jadi di sini kita tahu dia adalah perbuatan dilakukan oleh perempuan, ada huruf ta yang mati. Okey, jadi di sini seperti mana yang kita bincang tentang dhamir tadi, fi'il ini sebenarnya ada pelaku dia. Tetapi pelakunya ada di dalam kalimah adha'at. Pelaku dia ada dalam kalimah adha'at. Maka kita kena datangkan dhamir hiya, merujuk kepada api. Merujuk kepada api. Jadi apabila setelah api menerangi, ma akan sesuatu. Ini isim mausul. Ingat lagi isim mausul. Isim mausul.
Isim mausul ma yang inilah. Okay, isim mausul ma ni ma ni. Sesuatu apa-apa pun yang berada sekelilingnya. Okey. Apa je ada sekelilingnya akan dia nampak. Itu ma. Jadi ma ini dia lebih umum. Dia tak kisah sama ada bilangan tu satu ke, bilangan tu dua ke, bilangan tu banyak ke, ataupun perempuan ke, benda tu perempuan ke, benda tu lelaki ke, termasuk di dalam kategori ma. Cuma ma ini biasanya digunakan benda yang bukan manusia. Bukan manusia. Manakala man digunakan untuk manusia. Okay. Berbeza dengan yang ini, dhamir isim mausul yang ini dan yang ini, dia mempunyai suatu klasifikasi. Maksudnya dia mesti ada jantina lelaki gunakan dhamir ini. Bilangan macam ni, ada bilangan 1, 2 dan banyak. Perempuan begini isim mausul dia. Seorang perempuan, 2 orang perempuan, banyak perempuan, dia ada spesifik dia. Tetapi kalau yang tengah-tengah ni, ma dengan man ni, dia umum. Tak kisah berapa bilangan ke, jantina lelaki perempuan ke, menggunakan ma ataupun menggunakan man. Cuma ma ni digunakan untuk benda yang tidak berakal ataupun bukan manusia, man digunakan untuk manusia. Okay, boleh. Jadi menerangi sesuatu haulahu sekelilingnya. Sekeliling sesuatu tersebut. Okey. Haula. Okey. Okey, ma adaat ma isim mausul. Okey, haula. Haula kalimah apa? Kita dah bincangkan haula. Dia adalah isim zaraf makan. Isim zaraf makan. Okay. Bila isim zarah makan, selepasnya dia bercantum dengan dhamir. Okey, ini kita dah bincang dah tadi, kita nak guna dalam Quran. Okey, haula isim zaraf makan. Kemudian dia bercantum dengan hu, dhamir muttasil. Isim bercantum dengan dhamir muttasil. Apa yang berlaku? Haulahu sekelilingnya, haula mudhaf, hu mudhafun ilaih. Kaedah ni tuan-tuan biasa-biasa kan. Hu mudhafun ilaih. Maksudnya hu di sini pada kedudukan bawah kerana dia adalah mudhafun ilaih. Sekeliling apa? Sekelilingnya. Sebab isim zaraf makan ini kalau dia tidak bercantum, dia tidak bersandar dengan kalimah yang lain, kita tak akan faham. Kalau kita berhenti kepada haula sahaja, menerangi api akan sesuatu sekeliling. Sekeliling apa? Mesti disandarkan kepada kalimah selepasnya. Sekelilingnya, ini itu merujuk kepada benda-benda yang menerangi. Okay, benda-benda yang diterangi oleh api. Okay, kisah ini berkenaan dengan apa? Golongan munafik. Okay, golongan munafik ini mereka berada dalam kegelapan, dalam kekufuran kepada Allah Ta'ala dan mereka merasa takut. Sebab apa? Sebab mereka di bawah pemerintahan Islam. Jadi, apa yang mereka buat? Mereka buat api. Maksudnya dengan api itu menerangi mereka. Jadi, mereka apa yang mereka buat untuk hilang perasaan takut tu, mereka mengaku sebagai Islam. Sebab Islam ini adalah cahaya. Diumpamakan dengan cahaya. Saya Islam. Okey. Mulut je Islam tetapi dalam hatinya adalah nifaq, munafik, pembohong, kufur. Okey. Jadi bila dia dah menerangi begini dia rasa tenang. Jadi dia duduk dengan Islam, dia rasa diri dia terselamat. Nyawanya terselamat, hartanya terselamat, tidak dirampas. Okay. Kemudian dia mendapat zakat. Dia mendapat ghanimah. Harta peperangan. Dia rasa suka. Tapi dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan walamma adaa'at ma haulahu zahaballahu binurihim. Jadi Allah Ta'ala menghilangkan cahaya tersebut dan mereka wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun.
dan Allah Ta'ala membiarkan mereka di dalam keadaan kegelapan. Jadi maksud di sini, memang mereka merasa tenang, selamat semasa hidup di dunia, tetapi apabila mereka mati nanti, Allah Ta'ala telah menghilangkan cahaya dan diletakkan di dalam zulumat. Allah Ta'ala meletakkan mereka ini dalam kegelapan. Kegelapan di sini maksudnya, dia berada dalam keadaan kafir, dia berada dalam keadaan munafik, dan dia berada di dalam kubur. Jadi ketiga-tiga ini adalah kegelapan. Kegelapan kufur, kegelapan munafik, dan kegelapan apa? Kegelapan di alam kubur. Maksudnya mereka akan diazab di dalam kubur nanti. Walaupun rasa selamat di dunia dengan mengaku Islam, tetapi hati itu kufur, tetapi mereka akan merasai azab yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka di dalam kubur ni lagi. Okay, mati je terus kena azab. Dan kita tahu bahawa munafik ini mereka berada di dasar paling bawah sekali dalam neraka, paling panas. Lebih teruk azabnya daripada penyembah berhala ataupun orang-orang yang syirik ataupun kufur. Dia punya azab bagi golongan munafik. Okey, selesai ya. Jadi kita punya perbincangan adalah lamma, isim zaraf zaman. Okey, kemudian ma'a. Ma'a di sini adalah isim zaraf makan. Okey, isim zaraf makan. Maksudnya menjelaskan tentang suatu ruang tempat. Ruang tempat. Apa yang dibincangkan di sini? Warka'u ma'ar raki'ina. Warka'u ma'ar raki'ina. Dan rukuklah. Ma'a beserta ar-raki'ina, beserta orang-orang yang rukuk. Okey, kalimah apakah ni? Pertama kita lihat kepada waw. Waw ini apa? Kerana ayat ini adalah ayat dari sudut suruhan, arahan. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Allah Ta'ala memerintahkan supaya mereka ini bersolat dan memerintahkan mereka menunaikan zakat. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan warka'u, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Baik. Warka'u di sini, apakah kalimah warka'u? Kita tak pernah belajar. Okay, di sini adalah fi'il amar. Cuma tuan-tuan boleh perasan kalau dia adalah rukuklah. Rukuklah di sini iaitu dalam bentuk arhan. Warka'u dan rukuklah. Apa? Okay, kerana dia dalam bentuk suruhan. Sebelum ni ayat suruhan, mendirikan solat, dirikanlah oleh kamu akan solat dan tunaikan zakat. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan untuk rukuk berserta dengan orang-orang yang rukuk, beserta orang-orang rukuk. Jadi waw ni apa? Okay. Perkataan irka'u, warka'u ni adalah fi'il amar. Okay, fi'il amar. Nanti kita akan bincang fi'il amar. Okay. Fi'il amar ini dalam bentuk arahan, dan arahan dalam bahasa Arab dia berlaku kepada pihak yang kedua. Pihak yang kedua. Dirikanlah, rukuklah oleh kamu semua. Okay. Rukuklah oleh kamu semua. Okay. Itu orang yang mukmin, orang yang telah mendapat kalimah syahadah. Maka dia asalnya daripada perkataan raka'ah. Okay, raka'ah, rukuk. Okay, rukuk. Okay, cuma dia tambahlah hamzah wasal ni, kita ada proses dia kenapa tambah ada hamzah wasal di sini. Okay, ada hamzah wasal adalah sebab dia, nanti kita akan belajar nanti pada bab fi'il. Cuma nak menjelaskan arahan ini dituju kepada ramai orang dengan adanya waw. Waw ini adalah pelaku dia. Waw ini adalah pelaku yang ramai. Maksudnya arahan ini daripada Allah diberikan kepada orang yang ramai. Arahan ini ditujukan kepada orang yang ramai. Irka'. Okay. Kalau kita nak start daripada hamzah wasal, kalau kita nak start daripada hamzah wasal ini, kerana waw ni waw ataf.
Okay, kerana perkataan warka'u ni dia bermula daripada hamzah wasal. Hamzah wasal. Waw ni waw ataf di kalimah lain. Okey. Jadi di sini kena lihat kepada huruf yang ketiga. Okey, kalau kita nak start. Tapi memang dalam Quran terus sambunglah sebab waw kan. Okey, contohlah. Contoh kita nak start daripada perkataan rukuk sahaja. Okey, ada hamzah wasal. Maka ini perlu melihat kepada huruf yang ketiga. Hamzah wasal pertama, ra kedua, kaf ketiga. Kalau kaf yang ketiga ni huruf ketiga baris atas, maka hamzah wasal dibunyikan dengan bunyi bawah. Irkam. Okay, irkam. Kalau huruf ketiga baris atas, maka hamzah wasal ini kita baca dengan irkam. Hamzah wasal ni dia dua je. Dia punya pilihan baca, pertama bawah dan atas. Bawah dan depan. Okay, sama ada dengan bacaan bawah ataupun dengan bacaan depan. Itu lihat huruf yang ketiga. Okey, kalau huruf ketiga baris atas, maka kena baca dengan bunyi bawah. Irkam. Kalau hamzah wasal yang ada alif lam, hamzah wasal dengan ada alif lam, yang ini memang alif ni kena baca, hamzah wasal ini kena baca dengan baris atas. Al-masjid. Okay. Ar-Rahman. Okay. Tapi kalau yang macam ni, tengok huruf ketiga. Irkam. Okay. Dan rukuklah oleh kamu semua ma'a, ni isim zarah makan. Okey, isim zarah makan, ma'a. Isim zarah makan. Maka isim zarah makan ini kita tak akan faham, melainkan kalimah ini perlu disandarkan dengan kalimah yang lain. Okey, maksud saya ma'a ini akan menjadi mudhaf. Akan menjadi mudhaf. Okey, kalimah raki'ina mudhafun ilaih. Okey. Ar-raki'ina adalah kalimah isim adanya alif lam. Raki'in daripada perkataan raka'a juga, tetapi dalam bentuk yang berbeza, iaitu orang yang rukuk. Orang yang rukuk. Ini isim, kalimah isim. Okey, ya dan nun di sini menunjukkan apa? Okey, kita dah belajar sebelum ni. Okey, saya tunjuklah diagram. Boleh lihat diagram yang berwarna hijau B. Okey, hijau B. Okey, kita dah belajar. Ni hijau B yang adanya ya dan nun. Ya dan nun. Dipanggil jamak muzakkar salim. Salim. Jamak muzakkar salim. Ada ya dan nun. Kenapa gunakan ya dan nun, tak gunakan waw nun? Okay, kenapa gunakan ya nun tapi tak gunakan waw nun? Tak baca ma'ar raki'una. Boleh juga raki'una. Ada waw nun. Tapi gunakan raki'ina. Okey, ma'ar raki'ina. Okey, baik. Kita kena ingat semula pengajian ini. Kalau waw nun, waw ini pada kedudukan depan. Kalau ya nun, ya pada kedudukan atas atau bawah. Okay, tadi saya sebut tadi ma'a tu mudhaf, ar-raki'in mudhafun ilaih. Jadi mudhafun ilaih memang kedudukan bawah. Kan? Okey, kedudukan bawah. Sebab itu menggunakan raki'ina. Kita tak diguna raki'una, tetapi gunakan raki'ina. Sebab apa? Sebab raki'in itu mudhaf, ma'a tu mudhaf, raki'ina mudhafun ilaih. Boleh jadi dipanggil jamak muzakkar salim. Okey, jamak muzakkar salim. Okey, dapat. Okey. Soalan boleh tanya. Kalau macam tinggi pun sangat boleh saya ulang balik. Okay, raki'ina dia panggil jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Okay, jamak muzakkar salim. Ma'a mudhaf, ar-raki'ina mudhafun ilaih. Okay, sebab tu ya nun. Okay, mudhafun ilaih. Okay, jadi ayat ini ulama menjelaskan iaitu kelebihan ataupun dalil
berkenaan dengan solat berjemaah. Okey. Berkenaan dengan solat berjemaah. Okey. Kenapa disebut rukuk? Okay, dia sebenarnya disebut rukuk, tapi membawa maksud keseluruhan solat. Bukan maksud rukuk ni kita kena rukuk sahaja dengan orang yang rukuk. Yang lain kita tak buat. Dia kiam, kita tak kiam. Dia sujud, kita tak sujud. Kita ikut rukuk sahaja. Sebenarnya dia menjelaskan salah satu rukun dalam solat. Dia menyebut salah satu rukun dalam solat, tetapi dengan makna keseluruhan solat. Daripada takbir sehingga salam. Daripada takbir sehingga salam. Kita ikut imam. Kita ikut orang-orang yang salat berjemaah. Jadi ada ulama mengatakan ar-raki'ina di sini adalah Rasulullah dan juga sahabat. Rasulullah dan juga sahabat. Sahabat-sahabat baginda. Maksudnya bila orang itu menerima keimanan, maka dirikan solat, bayar zakat dan solat bersama dengan Rasulullah dan juga sahabat. Itu maksud dia. Okay, jadi rukuk di sini bukan bermaksud secara literal kita faham rukuk saja tak. Tetapi dia membawa maksud daripada permulaan solat sehinggalah, daripada takbir sehinggalah salam. Dan ulama mengatakan kenapa diletakkan perkataan rukuk, menggunakan perkataan rukuk di sini untuk membezakan antara solat orang Muslim dengan orang Yahudi. Kerana golongan Yahudi, dia ada solat dia. Tetapi dia tidak ada rukuk. Untuk orang Muslim, ada rukuk. Okay. Sebab ayat ini juga ada ulama mengatakan sebahagian orang Yahudi yang mana mereka ahli kitab, mereka kata kepada orang mukmin ataupun orang Quraisy, kamu ikutlah Muhammad. Muhammad tu benar. Muhammad tu benar. Maka ayat ini menjurus kepada kisah tersebut. Jadi solatlah kamu bersama dengan Rasulullah dan juga sahabat. Jadi lafaz rukuk ini digunakan adalah untuk membezakan antara solat Yahudi dengan solat orang Muslim. Baik. Seterusnya ke surat 91. Ini terakhir. Baik. Wara'a maksudnya di belakang, sesudah. Wara'a sesudah. Iaitu isim zaraf makan. Isim zaraf makan. Tempat. Okay. Wa yakfuruna bima wara'ahu. Okey. Wa yakfuruna bima wara'ahu. Okey, baik. Waw, pertama waw ataf. Kerana ayat ini menceritakan tentang diturunkan Quran yang benar, diturunkan kitab-kitab yang terdahulu. Okey. Dan mereka beriman dengan kitab tersebut, kemudian wa yakfuruna bima wara'ah. Tetapi dan mereka kufur dengan Al-Quran. Maksudnya cerita ini berkenaan dengan golongan Yahudi yang mana diturunkan Taurat kepada mereka, mereka beriman. Kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami sahaja. Dan wa yakfuruna bima wara'ah. Dan mereka kafir. Okey, kafir kepada Al-Quran yang sesudah itu. Okey, yang mana diturunkan sesudah itu. Jadi bermaksud golongan Yahudi tidak mengiktirafkan Al-Quran. Okay, dia hanya beriman dengan Taurat sahaja. Sedangkan kita orang mukmin ini, orang Muslim di bawah Rasulullah, umat Rasulullah, kita beriman dengan semuanya. Taurat, Injil, Zabur dan suhuf-suhuf yang lain. Baik. Pertama kita lihat di sini, wa yakfuruna, waw ataf yakfuruna.
Yakfuruna adalah fi'il mudhari'. Dia ada huruf ya di depan. Dia fi'il mudhari' daripada perkataan kafara. Kafara maksudnya ingkar, tidak percaya. Itu kafara. Okey, yakfuru fi'il mudhari' dia. Okey, jadi perkataan asal dia kafara sahaja. Ya ni datang untuk menjadikan kalimat ni dalam bentuk fi'il mudhari'. Kemudian ada huruf waw dan nun. Nun ni kita akan bincang nanti. Waw ni menunjukkan ramai. Okey, sebab tu ramai. Sebab tu dia gunakan lafaz mereka. Mereka daripada mana? Daripada waw. Yakfur, mereka. Mereka kufur. Okey, apa yang mereka kufur mesti cari kalimah yang mana berada selepas haraf jar bi. Sama dengan iman. Kalau beriman billah, beriman kepada Allah. Bi itu adalah dipanggil mengikat. Sama ada beriman billah, dia ada haraf jar. Yakfuru pun sama. Kafir, kufur, ingkar. Ingkar apa? Bima. Kepada. Bi haraf jar. Haraf jar. Ma. Ma ini adalah isim mausul. Isim mausul ni umum. Tetapi macam mana kita nak mengkhususkan dia? Khusus maksudnya dia letakkan Al-Quran kat sini. Maksud Al-Quran. Yang ini kena lihat kepada bentuk ayat, penceritaan ayat. Kerana cerita ayat di sini berkenaan dengan kitab. Mula cerita tentang Taurat. Okay? Mereka beriman dengan kitab yang diturunkan kepada mereka dan mereka mengingkari, kufur kepada sesuatu. Apa yang dikufur ni? Wara'ahu. Sesudahnya. Oh, sesudahnya maksudnya selepas Taurat ni ada kitab-kitab yang diturunkan, yang terakhir adalah Al-Quran. Jadi perbincangan di sini berkenaan dengan Al-Quran. Mereka kufur kepada Al-Quran. Wara'ahu, yang diturunkan, wara'ahu sesudahnya. Wara'a isim zaraf makan. Isim zaraf makan kita takkan faham melainkan perlu disandarkan dengan kalimah lain. Okay, jadi wara'a adalah isim zaraf makan dan dia adalah mudhaf. Okay, mudhaf. Kemudian selepasnya dhamir muttasil. Hu ni dhamir muttasil. Walaupun nampak tak bercantum, tapi dia didekatkan. Kerana kalau dhamir munfasil, dia ada huwa. Kalau hu sahaja, bermaksud dia adalah dhamir muttasil, didekatkan. Maka hu di sini mudhafun ilaih. Okay, kedudukan apa mudhafun ilaih? Kedudukan bawah. Okay, kedudukan bawah. Tapi tak nampak bawah pun, tak baca hi pun memang. Dia memang baca macam hu. Okay. Disebabkan dia adalah isim mabni. Okay, isim mabni. Sedangkan golongan Yahudi ni dia perlu beriman dengan Al-Quran. Kerana apa? Kerana Al-Quran ini adalah kitab yang terakhir yang dia telah menasahkan hukum hakam daripada kitab-kitab terdahulu. Okay, dia menasahkan hukum hakam daripada kitab-kitab yang sebelumnya. Okay, betul? Okey, seterusnya saya nak ke, kita berhenti sekejap, saya nak ke tandas.
Baik, kita lihat kepada ayat seterusnya. Al-Yawma, surah Ma'idah ayat ketiga. Yauma, hari. Maka bila sebut hari, dia adalah isim, zaraf, isim zaraf, zaman. Isim zaraf, zaman. Isim zaraf, zaman. Okay, yauma. Okay, baik. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Okay. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, al-yawma pada hari ini, akmaltu, aku sempurnakan. Aku telah sempurnakan lakum bagi kamu dinakum, agama engkau, agama kamu. Baik. Maka di sini al-yawma. Al-yawma pada hari. Tambah alif lam ini. Jadi kalau yauma hari yang tidak spesifik, suatu hari. Tetapi kalau tambah alif lam dia menunjukkan kepada hari yang spesifik. Jadi al-yawma pada hari ini. Hari bila ni? Bukan maksud hari ini ni yang kita baca 28 dan 2022 bukan. Pada hari ini dia merujuk kepada pada hari yang mana Rasulullah menghimpunkan sahabat. Menghimpunkan sahabat pada hari Arafah. Semasa Rasulullah menunaikan haji yang terakhir. Iaitu pada hari Jumaat selepas asar. Jadi ayat ini lebih kurang antara ayat-ayat yang terakhir diturunkan kepada baginda Nabi. Jadi ada yang gembira dengan ayat ini dan ada sahabat yang sedih apabila ayat ini diturunkan. Jadi orang tanya kenapa sedih? Sedangkan dah sempurna. Jadi kata kalaulah sudah sempurna agama ini, maka yang membawa agama ini akan diambil oleh Allah Ta'ala. Jadi itu yang cerita tentang ayat ini. Jadi al-yawma pada hari ini. Okay. Hari ini merujuk kepada seperti mana yang saya sebutkan tadilah, hari Arafah pada haji yang terakhir pada hari Jumaat selepas asar Rasulullah menghimpunkan para sahabat. Okey, ini adalah isim zaraf zaman. Kemudian akmaltu. Kalimah apa? Akmaltu. Okey, tuan-tuan lihat di sini, tuan-tuan dan puan-puan melihat kalimah tu di sini. Nanti kita akan belajar juga, tapi nak biasa-biasakan tu. Tadi ta mati kan? Tadi kita bincang pasal ta mati. Okay, sekarang ni kita bincang tentang tu, huruf ta berbaris depan. Dan sebelum ta ini huruf mati. Ini huruf mati. Kalau jumpa begini dalam Quran, pertama tu, kemudian sebelum tu ni ada huruf yang mati. Huruf sebelumnya mati. Maka ini adalah fi'il mati. Okay. Dan satu lagi kalau kita jumpa, ta pun sama juga. Bagi atas. An'amta. Ingat lagi? An'amta. Dalam Al-Fatihah. An'amta. Kalau jumpa macam ni pun sama. An'amta. Okey, ni pun fi'il madhi. Sebab apa? Ta bagi atas. Sebelum ta tu huruf mati. Ini pun fi'il madhi. Cuma kalau al-akmal tu ni aku. Kalau ta, engkau. Nanti kita akan belajarlah engkau. Okey. Akmal tu aku. Daripada mana perkataan aku ini? Daripada tu. Okey, akmal tu, akmal menyempurnakan. Tu aku. Saya, aku yang menyempurnakan. Dan menggunakan fi'il madhi. Jadi sebab itu dia kata telah sempurnakan. Telah menyempurnakan. Aku telah menyempurnakan. Apakah yang Allah Ta'ala sempurnakan? Apakah perkara yang Allah Ta'ala sempurnakan? Kita lihat kepada isim yang berbaris atas. Isim yang berbaris atas. Apa isim yang berbaris atas? Dinakum. Ini yang Allah Ta'ala sempurnakan. Sebab itu baca bagi atas. Kerana inilah perkara yang disempurnakan oleh Allah Ta'ala.
Okey, dinakum agama engkau. Okey, boleh eh? Jadi jadi bila sebut menyempurnakan, mesti ada benda yang disempurnakan. Apakah perkara yang apakah perkara yang disempurnakan? Cari isim yang baris atas dinakum. Baik. Kedua, kita kembali semula kepada lakum. Lakum la haraf jar. Haraf jar. Haraf jar. Okey, baik. Selepas haraf jar ini kita nak datangkan dhamir. Tak boleh datangkan dhamir munfasil. Kena datangkan dhamir muttasil. Jadi lakum bagi kamu. Kum dhamir muttasil, pihak kedua ramai. Dhamir muttasil, pihak kedua ramai. Okey, ramai. Jadi kum ni pada kedudukan bawah. Sebab apa? Sebelumnya ada haraf jar. Okey, boleh? Dinakum. Kenapa baca dina? Baca baris atas dina. Kerana macam tadilah, perkara inilah yang disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Iaitu menzahirkan agama yang sempurna, yang menjelaskan tentang kaedah tauhid, kaedah pegangan akidah yang benar, dan teras syariat. Teras syariah ni maksudnya perkara-perkara wajib lah yang kita kena laksanakan. Okay. Kemudian dina, di isim, kemudian bercantum dengan kum, bercantum dengan dhamir muttasil. Okay. Seperti mana kalau jumpa dia macam ni, dina ini mudhaf, mudhafun, kum mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Okey, boleh ya? Agama kamu. Bukan agama orang lain. Agama kamu semua telah Allah Ta'ala telah sempurnakan. Okay, boleh? Okay, selesai. Selesai perbincangan kita. Okay, kita akan beralih kepada subjek baru. Okay, tak apa, nanti kita ulang balik tentang dhamir-dhamir ini pada contoh-contoh yang akan datang. Baik. Kita masuk muka surat 93, iaitu isim istifham. Okay, istifham maksudnya daripada perkataan tanya. Okay, perkataan tanya. Perkataan faham. Biasanya istifham. Okay, saya nak besarkan. Okay. Dia daripada perkataan istifham. 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 Bahasa Arab ni macam ni lah. Okay. Istifham. Okay, istifham. Daripada perkataan apa? Daripada perkataan faham. Faham maksudnya apa? Bahasa Melayu pun gunakan faham. Okay, faham, saya faham. Okay. Tetapi di sini ada perkataan sin dan ta. Ada huruf ma, ada huruf sin dan ta. Okay, sin dan ta ini maksudnya meminta untuk difahamkan. Macam mana kita nak minta faham? Macam mana kita nak minta untuk kita faham? Maksudnya bertanya. Jadi istifham ini digunakan adalah untuk pertanyaan. Biasanya daripada perkataan faham, tetapi ada huruf sin dan ta. Sin dan ta ini maksudnya meminta faham. Jadi apa maksud meminta faham? Bertanya. Okay, jadi digunakan huruf kalimah-kalimah untuk pertanyaan, untuk soalan. Macam istighfar lah. Istighfarun. Istighfar. Kamu dah istighfar? Okay. Biasanya istighfarun. Daripada perkataan ghafara, ampun. Ghafara, ampun. Ghafara. Ada huruf sin dan ta di sini. Sin dan ta. Okay. Ada sin dan ta.
Sindata maksudnya meminta. Meminta ampun. Jadi untuk meminta faham. Maksudnya untuk meminta faham maksudnya kita bertanya daripada soalan itulah memberikan kita kefahaman. Boleh? Jadi di sini diletakkan isim istifham tetapi sebenarnya ada haraf. Ada juga haraf istifham tapi tak banyak. Cuma dia dikira macam umum terus. Dia letakkan isim istifham kerana apa? Kerana isim yang banyak digunakan untuk pertanyaan. Baik. Okay, kita lihat kepada buku kalau ada tuan-tuan buku surat 93 isim istifham ataupun istifham lah paling mudah sekali. Okey, kita lihat kepada istifham. Pertama aina. Aina di manakah? Aina tazhabu, ke mana kamu nak pergi? Di manakah? Aina. Okey, ini masuk dalam isim. Kemudian ayyana dan mata. Ayyana maksudnya bilakah dan mata pun menggunakan maksudnya mata. Mata maksudnya bilakah. Itu pertanyaan masa. Aina pertanyaan tempat. Maka perlu dijawabkan dalam bentuk isim zaraf. Isim zaraf makan macam itulah. Okay. Bilakah? Jadi isim zaraf zaman yang kita akan gunakan. Ayyana dan mata juga isim. Bilakah? Kemudian ayyu yang mana satukah? Ayyu yang mana satukah? Yang mana satukah? Ini pun isim. Kemudian ma dengan maza. Sama je. Ma apakah? Da maza apakah ini? Lebih kurang macam itulah. Ma apakah? Maza apakah ini? Ini pun isim. Ma saja apakah? Maza apakah ini? Macam kalau kita tanya ma, mas muka. Apa nama kamu? Maza taf'alu. Apakah yang apakah yang kamu buat? Apakah yang kamu buat? Kalau maza, selalu macam itulah. Kemudian a dengan hal. A dengan hal ini adalah haraf. Ini dua ni haraf. Dan dua-dua ni ada bermaksud apakah, adakah. Okey, a adakah, hal pun adakah. Okey, a adakah dan hal adakah. Okey, boleh. Kemudian am. Am ni baik. Am di sini yang saya tahu dia adalah dia punya ataf sebenarnya. Okey, am ni biasanya ataf. Tetapi ataf dengan am ini mesti berlaku pada ayat yang ada istifham. Contoh. Saya bagi contoh ayat. Dia am ni maksudnya atau. Okay, kalau kita belajar dahulu atau ni au. Contoh. Kalau kita katakan ja'a Zaidun, telah datang oleh Zaid, atau Muhammadun, atau Muhammad. Telah datang Muhammad atau Zaid. Telah datang Zaid atau Muhammad. Tetapi kalau kita letak isim haraf istifham di depan, aja'a, adakah telah datang? Aja'a, adakah telah datang Zaidun oleh Zaid? Atau Muhammadun. Yang saya tahu macam inilah biasanya. Muhammadun. Okey. Jadi am ni yang saya baca dalam buku-buku grammar, okey, dia adalah am ni haraf ataf. Sama dengan au. Cuma au dalam bentuk ayat penyata. Okey. Manakala am digunakan pada ayat yang berbentuk pertanyaan.
Kalau ada pertanyaan tak perlu gunakan au, menggunakan am. Ja'a, adakah? Ja'a, telah datang Zaid atau Muhammad. Kalau ja'a Zaidun au Muhammad. Okey. Misalnya macam tu. Tapi tak tahu, wallahu alam. Saya pun cuba cari juga kenapa am ini digunakan dalam istifham. Mungkin ada benda yang dia jumpa tetapi yang saya tidak jumpa. Bukan saya kata salah, tapi sekadar yang saya baca, saya jumpa am ini adalah haraf ataf tetapi digunakan dalam bentuk ayat pertanyaan. Itulah yang saya jumpa. Jadi saya kena bagi tahu yang saya jumpa dulu lah. Okay, setakat ini macam tu. Okey, kemudian am ini isim. Siapakah? Okey, isim. Okey, isim. Siapakah? Baik. Kemudian yang ni banyakkan didatang dalam bentuk campuran. Macam liman. Liman ni asalnya li ni haraf jar. Haraf jar. Man, man ni isim istifham. Sama yang dekat atas. Okey, liman. Okey, lima dengan lima. Apakah? Mengapakah? Okey, asalnya li haraf jar. Lepas tu ma tadilah yang kita gunakan yang okey, ma. Yang ni yang istifham ma ni. Okey. Tapi maksudnya lima kerana apakah? Maksudnya mengapakah? Okay, sebab la ni haraf jar. Ma ni istifham. Digabungkan terus. Anna kaifa, bagaimanakah? Ini semua isim. Ini memang pertanyaan lah. Anna dengan kaifa, ini adalah isim. Kam, isim. Okay, kam, bilakah? Bilakah? Berapakah? Kam, berapakah? Okay, berapakah? Become, berapa? Pergi ke kedai, kita cakap Arab. Nak tanya harga berapa? Senang je. Become. Bi haraf jar, kam. Berapakah benda ni? Kam, become haza. Berapakah ini? Okay. Amma ni pun asalnya ma saja istifham. Ini saja kata soal. Tapi digabungkan dengan an. An ini adalah haraf jar. An mengenai ma apakah? Mengenai apakah? Okay. Min ma sama juga. Ma kata soal. Min haraf jar. Fi ma sama juga. Ma haraf kata soal. Fi haraf jar. Maksudnya kata soalnya tak banyak pun. Cuma dalam ni digabungkan. Digabungkan haraf jar dengan pertanyaan. Digabungkan haraf jar dan pertanyaan kerana mungkin kalimah-kalimah itu banyak digunakan dalam Al-Quran. Baik, ada soalan berkenaan dengan istifham. Saya rasa kita kena berhenti setakat ini dahulu. Kerana nanti kalau masuk pada Al-Quran dia mengambil masa lama, lebih lama sedikit. Jadi untuk contoh isim istifham kita akan sambung pada minggu hadapan, insya-Allah. Okey. Kalau tidak ada apa-apa pertanyaan, kita sudahi. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang memberi masa untuk hadir pada pagi ini, dan saya mohon maaf jika ada salah dan silap. Maka kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum. Jumpa lagi.